Assalamualaikum. Saya ada request, ada yang request minta video semasa siri 1 dan 2. Walau bagaimanapun saya lupa nak rekod sebenarnya. Saya biasa tak rekod apa yang saya buat kelas dan sebagainya lah. Dan ada yang tanya saya bagaimana nak guna Lichess ni. Okey. So tak apalah. So saya sediakan sedikit video dalam 10-15 minit cukuplah. So biasalah yang ni kita santai je ni. Saya santai je. Bila awak dah login, bila you all dah login, awak akan nampak semualah profile dan sebagainya. Nanti kliklah saja dekat profile ke, bolehlah tengok apa benda profile kita. Ini macam kita punya pencapaian lah pencapaian kita, graf pencapaian kita lah Mungkin dari segi ni kita meningkat ke puzzle Lepas tu dekat sini ada Bliss punya ni, saya main Bliss dah, bukan sajalah akaun yang ni telah main Bliss sebanyak 118 4 games, banyak juga ni 36 games Ini 44 games. Yang ada anak panah turun ni maknanya kali terakhir dia main, dia jatuh sebanyak 118 rating. Jadi ini adalah rating Bliss. Anas Stalemate ni. Dan ini adalah rapid. Rapid dia mungkin okey sikit lah Bila fikir panjang, nampaknya dia okey sikit. 1540. Tapi kalau main cepat, 1107. Jadi bermakna dia tak berapa ni lah. Dan kalau lagi cepat, lagi bulat, 915. Tapi masih lagi ada anak panah, ada tanda soal lah. Selagi tanda soal ni, biasanya dalam 30 games, tanda soal ni akan hilang. Dan masa tu awak tahulah berapa rating awak. So, explore sajalah dulu apa-apa benda yang dalam ni. Ambil masa explore. Inbox ni selalunya kalau kata ada, tengok bila ada apa ni, ada iklan ke apa-apa, orang akan hantarlah dekat tu. Saya tak nak buka lah apa mesej dia tu. Okey, so preference ni cara kita nak tukar kita punya display lah display. So banyaklah boleh explore sebenarnya Cuma saya ni jenis orang kata apa yang ada ni saya terimalah dulu nak explore pun baik kita fokus dekat kita punya game lah. Chess clock kita boleh pilih. Nak macam mana dan sebagainya lah. Ada increment, sentiasa ada increment ke ataupun never, whatever lah Dan semua ni boleh tengok lah dekat situ. Okey, ada yang tanya saya pula, macam mana nak main? Nak main senang je, pergi dekat play. Pergi dekat play, nanti akan ada satu bentuk macam ni. Ini quick pairing. Quick pairing maksudnya, awak boleh main dengan siapa-siapa yang awak nak main. Dan ingat dia ni adalah komputer punya algoritma, setup dan sebagainya. Dia akan pairing you dengan lawan yang lebih kurang sama rating sahaja. Supaya dia motivation untuk you all untuk terus meningkat. Katalah awak main, awak menang. Rating akan meningkat. Bila rating akan meningkat, the next pairing tu dia akan jumpakan awak dengan lawan yang lebih bagus. Contohnya macam tu. Dan ini berbeza dengan kita main tournament. Tournament kita boleh set tournament, lepas tu semua orang boleh masuk. Semua orang boleh masuk dan sebagainya. Okey, itu satulah. Jadi kalau nak main, nak praktis, mainlah dekat sini. Bullet ni 1 minit seorang. 2+1 ni maksudnya 2 minit tambah 1 saat increment. Samalah 3 tambah 2, 2 saat increment. Increment ni apabila you move pergerakan dalam masa 1 saat je. Itu maksudnya. Jadi, biasanya kalau saya nak training, saya guna 5+0 bliss lah ataupun 10+0. Depends pada you all lah. Biasanya kalau kita beginner, mungkin kita nak masa lama sikit, nak fikir ni lah. Ni contoh lah contoh saya ambil bullet lah. Saya tak nak ambil contoh yang 5.0 ni.
nanti lambat pula habis. Contoh bullet. Saya nak tunjuk je. Okey. Tengok, Zerampil ni 1003, saya 915. Okey lah. Reasonable lah kan. Dia akan pairing kita dengan yang lebih kurang sama je. Maksudnya kalau kita ni 915, kita menang, kita boleh curi rating dia. Kita akan tingkatkan kita punya rating. Dan kita tahulah kita improve. Tapi dia tak akan pairkan kita dengan yang rating kuat lah kat sini. Tak akan pairkan awak dengan 2000, 1008. Sebab dia punya program ni lebih kepada mendidik. Sebab tu dia ada macam-macam. Ada puzzle, ada learn. Dia lebih kepada mendidik. Mendidik. Pada siapa yang tak ada tak ada tools ke nak mengajar dan sebagainya, sangat-sangat baguslah untuk ni. Untuk lead chess ni. Saya perhabiskan dulu lah satu minit ni. Dah bullet kan, bullet main je lah. Tolak. Ni 41, 30 kan. Nak tunjuk. Boleh je nak overdraw, kita overdraw kat situ setengah. Kita overdraw. Kalau dia tak nak, dia buang lah, dia accept. Okay. Macam tu. Alright. Okay. Ni dia nak buat checkmate, tapi dia lupa kita ada kuda kat sini. Okay. Dia tak fikir lah tu, dia buat checkmate. Patut dia makan bishop dulu dekat sini, baru dia buat checkmate. Okay. Tapi tak apalah. So saya pula buat checkmate dia contohnya. Okay. So saya nak ni. Tu contoh-contoh lah saya main. 8 saat ada ni. Saya pun tak fikir sangat lah ni, main je lah. Okay. Dia makan tu saya buat ni lah. Okay. 2 saat lah, 2 saat. Lebih kurang 2 saat. Habislah masa saya. Okay. Habislah masa saya, tak apa. Okay. Nak rematch, lawan lah dengan dia. Nak naik new opener, pergi balik. Kalau tak nak lagi, pergi play balik. Play, keluar yang ni. Ini quick pairing. Lobby ni kita yang set masa. Awak yang set masa. Contohnya awak nak create satu game. Standard. Standard. So, yang lain ni banyak lagi sebenarnya. Crazy House, Chess. Ini chess juga sebenarnya. Tapi dalam bentuk selain daripada standard lah. Saya tak nak cerita lah. Kalau nak main chess, fokus dulu dengan standard. Lepas tu real time awak set lah berapa awak nak set, 35 minit ke dan sebagainya. Lepas tu nak rated ke dan sebagainya. Rating awak boleh pilih. Kalau awak sekarang 1000, maknanya kalau awak ambil 100 juga, maknanya minimum dia adalah 900 sajalah. Kalau maksimum rating lawan kita mungkin dalam 1100 sajalah. Sebab 100 je paling maksimum. Naik gitu. Kalau 500 mungkin dia 1500. Contoh ni awak set rating ni. Kalau awak nak set awak punya rating, nak lawan dengan orang kuat ke, nak lawan dengan orang lemah ke, buatlah. Tolak berapa ratus dan sebagainya. Dan awak pilihlah awak nak main putih ke dan sebagainya. Nanti dia akan appear dekat sini sebagai ni dan tunggulah orang masuk. Okay. Dan untuk koresponden ni kita tahu siapa yang kita nak lawan. Contohnya kita play with a friend. Standard. Okay, katalah saya ni Ali. Saya nak lawan dengan Abu. Saya nak lawan dengan ni. Dia keluar automatik lah sebab tadi saya dah set tadi kan. So tak apalah, saya biarlah dulu. Saya tak nak main. Okay. So kita set balik dekat sini. Kita pergi balik klik kat sini. Katalah saya pergi play with a friend. Ini katalah Ali nak lawan dengan Abu. Ali nak lawan dengan Abu. Okay Abu, kau standby sekarang lah dekat you punya komputer. Aku nak lawan kau sekarang ni. Okay. Kita set standard nak main berapa minit? Okay Abu, 5 minit. Alright. Ada increment ke? Tak ada. Kita rated. Okay. So Abu, aku nak main putih lah. Engkau main hitam. Kalau kita nak main hitam, kita klik hitam. Aku main putih lah dengan kau. Okay, boleh. So, bila dah keluar benda ni nanti, bagilah link ni dekat Abu. Okay. So, Ali bagi link dekat Abu. Dia WhatsApp kat Abu. Abu, jom. Kita lawan dua. So, Abu akan klik link ni dan dia akan main dengan ni. Ataupun kalau dah tahu ID Abu tu apa, tulis kat sini, kita invite lah. Kita tulis lah macam ni. Lepas tu adalah nanti dia keluar invite link lah. Saya tak ada contoh lah invite. Tapi biasanya ambil ni pun tak apalah, senang je. Bagi share link ni, nanti dia masuk, awak lawan je lah dua orang tu.
lawan saja. Okey. Itu pasal awak nak main lah. Sebab ada kata nak main susah dan sebagainya. Okey. So, untuk puzzle pula, kejap saya nak kena ambil charge bateri sekejap. Takut dah habis bateri ni susah pula nanti. Okey, kejap. Okey untuk kita belajar, ini kalau untuk cikgu-cikgu lah untuk ibu bapa ke. Itu saya dah tunjuk benda ni, learn ni sebenarnya memang bagus sebenarnya untuk permulaan lah untuk permulaan. Untuk basic, pin dan sebagainya. Ni yang saya cerita pasal taktik-taktik dulu. Sebenarnya saya sebenarnya saya berpendapat lah kan, catur ni memang kena latihan. Catur ni kena latihan. Tak kira lah semua sukan pun, kalau kata main bola sepak pun dia kena ada latihan stamina kan. Dia tak boleh terus-terus tendang macam tu. Kan, kalau kita faham konsep catur ni, memang kita kena warming up. Jadi dalam catur nak warming up sebenarnya kena buat benda-benda ni, kena buat puzzle-puzzle semua ni. Kalau yang ni pun memang kita tak boleh buat ataupun kita malas nak buat, memang kalau saya sebagai coach pun saya tak boleh cakap apa dah sebenarnya. Saya tak boleh cakap apa dah sebab kalau yang ni pun coach suruh buat, you tak boleh buat. Maknanya apa yang lagi yang nak harapkan? Kalau nak main pertandingan, mainlah tapi kita punya asas akan tak ada. Bukan tak ada, jadi kita masuk berperang tu macam tak ada preparation. Cubalah kalau ada masa tengoklah checkmate pattern. Contohnya kita recognize macam mana nak buat checkmate pattern macam ni kan. Contoh back rank mate ke. Okey, back rank mate pun ada. Back rank mate ni yang belakang punya checkmate. Checkmate dari segi belakang lah. Contoh kita makan check. Lepas tu kita buat checkmate. Ini back rank mate. Okay. So ada semua dalam lichess ni. Ada semua dalam lichess. Ada semua dalam lichess. Jadi sebenarnya tak perlukan coach dah sebenarnya. Ini ni sebagai platform coach untuk you jadikan dia sebagai coach. Bukan saya kata kita tak perlu berguru, tak. Ini macam seolah-olah macam satu tools untuk membantu you all cepat faham. Cepat faham. Kalau kata kita buat basic lagi kan, chess basic. Ada banyak lagi ni. Adakah kita dah berjaya buat semua ni? Ataupun kita tengok saja. Kalau kita tengok saja, memang dia tak akan improve lah kita punya ni. Cubalah klik dekat sini macam mana kita nak belajar the fork. Apa itu fork? Contohnya fork ni adalah apabila kita dapat tawan queen pada masa sama kita tengah check kan, fork macam ni. So kita boleh dapat kuda dengan king. Jadi inilah fork. Inilah benda yang saya nak tekankan. Bukan saya kata saya tak nak jadi coach dan sebagainya kan. Tapi bila saya dah tunjuk lichess ni, saya harap guru-guru, ibu bapa cuba ambil masa, spend sikit untuk anak-anak kita ni buat benda-benda ni. Kalau dulu kita ada satu coach pergi dekat kelas dan sebagainya, dia akan buat coaching, kena buka board dan sebagainya. Sekarang ni semua dah ada, you hanya klik saja dan berfikir. Itu je. Sama lah kalau kita buat kelas catur, dia akan jadi macam samalah bagi saya. Bagi saya samalah kita nak cerita benda-benda ni kan. Tapi dalam ni dia dah ada tema dia sebenarnya. Dia dah ada tema dia macam mana kita nak tahu double check, macam mana kita nak tahu discover attack. Sedangkan bila katalah discover attack ni apa benda, dia dah cerita dekat you benda-benda ni. Tengok ni. Discover attack ni dia kata kalaulah kita buka kuda ni kan, sambil kita check tapi sambil-sambil juga kita attack. Macam tu. Itulah discover attack. Jadi semuanya ada benda ni dalam ni. Okey? Jadi saya pun tak pastilah kalau rasa sebelum MSSJ ni kalau ada sekolah nak prepare dan sebagainya. Saya rasa lichess ni sangat-sangat membantu.
bukan saya buat lichess ni kan, kita guna sajalah apa yang dah ada ni, maknanya kita guna lichess, learn. Ataupun you tak nak explore sikit, practice. Nak practice apa sebenarnya? Okay. Checkmate. Nak buat apa lagi? Nak buat study. Yang ni biar dululah community ke apa semua ni. Ini dah masuk kepada you nak jadi sebagai organizer dan sebagainya. Tak apa, yang kita kadang-kadang kita tahu, kalau katalah kalau kita start azam untuk selesaikan semua ni dulu pun, bagi saya dah okey dah. Lepas you dah ambil semua ni, study dan sebagainya, you pergi pada, ni biasanya secara basic, practice dan inilah. Yang lain ni tak perlulah, yang course dan study ni. Pergi pada puzzle pula. Puzzle. Klik. Puzzle ni adalah satu tools di mana untuk kita dalam catur ni untuk pattern recognition. Kalau kita ada dalam komputer, dia panggil pattern recognition. Jadi dalam kepala kita ni, dia dah set macam satu pattern. Sebab tu awak kena buat puzzle. Memang kena buat puzzle. Memang kena buat puzzle. Kalau nak improve cepat, buat puzzle. Dia boleh pilih themes dia apa. Banyak themes yang ada dalam puzzle ni. Awak nak buat apa? Nak start dengan opening boleh. Nak start dengan middle game. Nak start dengan end game. Nak start rook end game pun boleh. Tengok rook end game apa. Semua end game berkaitan dengan rook sahaja. Yang melibatkan rook, maknanya semua end game tu ada dekat situ. Dan inilah puzzle rating. Okay? Nak tahu awak ni boleh solve puzzle tu dengan baik, tengoklah rating dekat sini. Kalau rating ni masih tak naik-naik, maknanya masih lagi dalam, orang kata apa, ditakut lama lah. Tak ada improvement lah. Tak ada improvement lah. Sebab tu dulu-dulu, masa tak ada lichess ni, apa yang, kalau saya zaman-zaman dulu lah, masa saya belajar, kami semua tak ada benda ni. Tapi saya masih ingat lagi lah, cikgu-cikgu saya, dia buat kejohanan. Lepas tu dia lawankan kita dengan orang tu, dengan orang ni. Dia lawankan kita sama-sama. Tapi cikgu dia tak ajar pun. Dia just make sure that kita sentiasa bermain. Kita sentiasa bermain. Bermain sambil kita belajar daripada kesilapan. Yang silapnya kita main saja. Main, tak apa-apa. Itu silap lah. Kita membuang masa. Sangat membuang masa. Kita main, tolong belajar dari kesilapan. Kalau sebelum ni mungkin kita gopoh ke, terbagi queen ke, terbagi rook ke dan sebagainya. Maknanya lepas tu jangan ulang lagi benda tu. Cubalah satu lagi variasi lain ke, kaedah lain ke dan sebagainya. Okey? Jadi itulah sebenarnya yang kalau dalam Inspire I Train tu sebenarnya, saya sebenarnya, kalau kita nak bagi graduate, you all dah graduate dah sebenarnya sebagai beginner. Okay? You all dah graduate dah. Bagi saya, ilmu yang awak ada, awak dah main dalam 3 siri tu sebenarnya, you are successful dah sebenarnya. You dah boleh main chess. You dah boleh main chess. Cuma mungkin lemah dari segi taktikal. Lemah dari segi, orang kata apa, yalah, asyik bagi piece free lah, tak sabar, tak gopoh lah dan sebagainya. Itu memang habit manusia. Tak boleh nak ubah dah. So, you kena ubah diri sendiri. Jadi, untuk you tingkatkan lagi, why not cuba selesaikan puzzle pula. Cuba selesaikan puzzle-puzzle. Kalau ni rasa advance, cuba pergi pada chess basic balik, cuba buat. Ini pun puzzle juga sebenarnya ni. Ini pun puzzle juga. Macam mana, kalau paling basic, macam mana nak guna queen, macam mana nak buat capture, macam mana nak buat protection, semuanya ada. Semua ada, syllabus ni lengkap sangat. Lengkap sangat. Tunggu masa you nak buat ataupun tidak. Saya cerita macam ni pun sama je. Anak-anak saya pun sama juga. Malas juga nak buat kan. Tapi katalah kita sambil-sambil kan dalam satu hari kan, ajak dia selesaikan 2-3 puzzle. Bagi saya cukup lah. Mungkin kita tak dapat lahirkan juara pada hari ini. Tapi mungkin
akan datang ke, setahun akan datang ke, dan sambil-sambil sertai tournament. Sertai tournament ni sebenarnya bagus, bagus. Sebab dulu-dulu saya ingat masa saya kecil-kecil dululah, nak main tournament pun, tournament dalam, orang kata apa, dalam daerah tu pun berapa orang je boleh datang. Dan sekarang ni peluang awak main tournament sangat meluas. Satu Malaysia sepanjang pandemik lah, sepanjang pandemik. Jadi sekarang ni awak akan boleh jumpa dengan macam-macam jenis lawan orang main. Macam-macam jenis. Sebab tu kadang-kadang saya punya target ni bila buat tournament sebenarnya kita nak galakkan lah, anak-anak kita kalau yang betul yang minat main chess, ada satu ruang dan platform untuk dia belajar catur dari tournament, kan? Orang kata pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman apa? Pengalaman bermain dalam kejohanan. Itu adalah guru yang terbaik sebenarnya. Okey. Belajar daripada kesilapan dan sebagainya. Okey. Itulah maksud saya. Nak tengok mate in one? Boleh. Cuba nak buat mate in one. Bishop attack sini. Queen attack sini. Nak buat checkmate in one? Buat checkmate in one. Oh, dapat excellent. Nak buat checkmate lagi? Buat checkmate. Wah, dapat bintang kan? Jadi, bintang-bintang ni sebenarnya bagi galakan dekat awak punya pelajar-pelajar ke, cikgu-cikgu punya pelajar, anak-anak dan sebagainya. Bagi bintang. Baru dia semangat. Okay? Jadi, inilah sebenarnya Lichess punya ni. Saya tak cerita lagi pasal watch. Watch ni kalau awak nak tengok game orang, boleh. Tak ada masalah. Yang lain ni awak boleh klik-klik lah sebenarnya. Just klik saja. So just klik saja. Nak buat broadcast pun boleh. Bukan broadcast lah, maksudnya nak tengok orang tengah broadcast pun boleh. Ada ni video World Cup ada broadcast. Dan community ni yang player tadi lah, nak check player. Okay. Biasa community ni dah inilah bagi saya bukanlah advance. Yang ni awak boleh explore lah. Bagi saya yang penting sekarang ni ini dulu. Kalau lepas dah inspire I train tu, bagi saya inilah kerja awak sebenarnya. Selesaikan puzzle dan juga buatlah mana-mana yang masih lagi tertinggal, yang belum diajar, yang belum belajar, buatlah. Kalau sekolah nak ni pun cikgu-cikgu dah boleh buka Lichess ni. Sangat senang. Sangat senang apabila kita nak mengajar ke dan sebagainya. Okeylah. Saya pun dah pukul 12.20 pagi dah sebenarnya. Tengah malam ni saya rakam. Okey. So saya santai-santai je lah. Malam-malam senyap sikit kan. Tak ada motor dan sebagainya. So saya santai sajalah. So kalau ia bermanfaat, sharing-sharing lah dekat sekolah ke, kan. Ilmu ni kadang-kadang memang untuk dikongsi sebenarnya. Okey. Sebab tu saya kata kalau ada soalan ke, jangan segan-segan lah tanya saya. Tak ada masalah. Benda-benda macam ni. Okey. Dan bila saya realise lah that Lichess ni salah satu tools lah. Banyak lagi sebenarnya website yang lain yang bagus. Tapi Lichess ni sambil-sambil kita dah biasa dah main kejohanan kan, why not kita explore Lichess ni? Bukan sekadar nak main kejohanan, tapi untuk belajar. Untuk belajar. Faham kan? Untuk belajar. Okey. So, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf lah kalau saya ada... Yelah, kadang-kadang bila saya bercakap ni, saya lebih suka santai. Saya tahu ada dalam ni grup guru, ibu bapa. Jadi, saya punya nada, intonasi ni kadang-kadang dia santai sajalah macam kawan-kawan. Kita semua kawan-kawan lah, senang. Kalau kita ada gap ni susah sikit lah saya nak explain dan sebagainya kan. Kita just make it as a kawan-kawan lah, kawan chess dan sebagainya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.